Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Dr. Madina binti Maksman dari unit kualiti. Pada petang ini kita akan adakan sesi CME online bulanan oleh unit kualiti dan tajuk pada petang ini ialah Lean Healthcare Initiative. Sebenarnya Lean Healthcare ni memang dah bermula lama dan saya tak pasti jika ada tak yang pernah dengar berkenaan Lean ni antara peserta kita pada petang ini. Tak ada dengar. Okey, ada pernah dengar pasal Lean tak? Kalau tak dengar maknanya saya lah tu yang kena kuatkan lagi, kena sebarkan lagi awareness berkenaan Lean because sebenarnya Lean ni dah bermula lama lah. So pada petang ini inilah salah satu objektif untuk CME ni di mana Lean ini adalah salah satu inisiatif kualiti yang sangat bagus dan sebenarnya saya rasa kat HSC ni sebenarnya kita dah mature, kita dah banyak. Cuma mungkin Lean tu perkataan baru. Kalau sebelum ni kita dengar macam ISO, okay, dia berkenaan continuous improvement, tapi Lean ni dia ada aspek-aspek lain yang spesifik yang yang boleh diterapkan untuk kita punya proses kerja setiap hari lah. Okay, so kalau ikutkan Lean ni dia memang dah ada empirical study daripada 2013 lagi. Okay, dia ada bukti yang mengatakan sebenarnya di Malaysia Lean Healthcare Practice sudah dimulakan, sudah bermula lah. Okay, dan healthcare performance di Malaysian Healthcare memang sudah mula dibuat research lah daripada 2013 lagi, iaitu 9 tahun lepas. Okay, dan sebenarnya pada tahun 2016 pada 12 Disember yang mana DG telah memulakanlah untuk Lean Healthcare di KKM yang mana Lean dia berfokus untuk doing more with less and then focusing on efficiency and process re-engineering. Okay. Dan ini ialah lebih kepada achieving universal access to health, quality healthcare and then kita nak healthcare transformation. So pada 2016 ni DG lancarkan Lean Healthcare the measures including introduction of Lean management practice in public hospitals. Okay, so saya akan terangkan lebih lanjut berkenaan Lean Initiative Achievements ni. Seperti saya katakan tadi, actually daripada September 2013, public service delivery kita memang sudah bermula. Pada Oktober 2013 bermula di HSI, di Oncology Department dan Orthopedic Clinic, dan di HSC, di HISTA juga pada April 2014, di Emergency dan Medical, di HSC juga, di Minor OT dan Ophthalmology. So actually antara pioneer Lean di HSC ialah Surgical, Minor OT dan juga Ophthalmology Clinic. Dan pada Januari 2015 telah bermula Lean Agile, iaitu program Lean Healthcare di medical dan juga kecemasan. Yang mana pada masa itu satu negara, mula-mula 15 hospital pada 2015 dan pada 2016 36 hospital telah bermula dengan Lean. Okay, so apa Lean ni sebenarnya? Okay, kalau berdasarkan maklumat yang telah diberikan, sebenarnya Lean ni telah bermula daripada, dia bukan bermula dengan healthcare, dia telah bermula di industri-industri lain. Kalau kita tengok sememangnya dia Lean approach ni dia telah bermula di industri lain. Dominant way in managing operation, semua yang berkenaan perkhidmatan daripada from traditional high volume kepada servis-servis setting yang lain lah. Okay, kalau kita tengok ni macam Louis Vuitton, banyak industri-industri lain telah mengamalkan Lean. Okay, dan kalau ikutkan Lean ni sebenarnya ialah filosofi. Okay, Lean dia ialah systematic approach to identifying and eliminating waste. Okay, so Lean ni dia satu pendekatan untuk kita identify, kita kena kenal pasti dan kita kena eliminate, kita kena kenal pasti waste dan kita kena cuba hilangkan apa yang waste tu supaya through continuous improvement. Okay, melalui penambahbaikan yang berterusan lah. So kalau kita sebenarnya kalau dekat HSC ni penambahbaikan berterusan tu lebih kepada ISO. So Lean dan ISO ni ialah dalam kumpulan aktiviti kualiti yang mempunyai aktiviti yang samalah, penambahbaikan berterusan, yang mana dia berfokus kepada produk dan juga customer, kehendak customer, kehendak pesakit.
Okay, kalau kita tengok actually dah banyak buku daripada 1990, The Machine That Changed the World, okay, kepada manufacturing, kepada service industry, daripada industri perkilangan, dan sekarang dia lebih kepada healthcare dan juga yang lain lah. Okay, lean thinking tu apa? So lean thinking sebenarnya ialah endless transformation of waste to value. So basically kita tengok, kalau kita pergi kerja hari-hari, kita tengok apa yang dekat persekitaran kita yang kita rasa sebenarnya tak perlu. Yang tak perlu, dan kita tukarkan dia kepada something yang diperlukan. Maknanya yang apa yang kehendak pesakit kita lah. Okay, nanti saya akan terangkan lagi lebih lanjut. So ini ialah bukunya. Okay, inilah buku yang introducekan Lean. Okay, ditulis oleh James pada tahun 1990. Jadi ini ialah satu idea, satu cara kerja yang telah diguna pakai oleh Toyota Production System. So kalau tengok memang dia bermula daripada manufacturing dan selepas itu diaplikasikan kepada perkhidmatan. Dan kenapa Lean tu sangat successful sampai DG dan KKM pun membuat keputusan untuk supaya semua hospital mengamalkan budaya lah. Lean ni sebenarnya lebih kepada culture dalam kita membuat kerja dalam perkhidmatan awam. Kenapa? Sebab Lean ni proven, memang dah prinsipal dan teknik yang nanti saya akan terangkan telah dipraktis, telah diguna pakai oleh thousands, oleh beribu-ribu organisation. Kan tadi kita tengok industri-industri lain pun mengamalkan Lean ni juga dan berjaya menambah baik dia punya performance lah. Dan Lean juga make sense, okay, sebab dia kalau kat sini tulis it combine over logic and reasons with new world tools and constraints. So dia make sense sebab dia dengan perubahan masa, perubahan teknologi. So Lean ni memang sangat applicable lah. Dan nanti saya dan kalau nanti saya akan terangkan juga sebenarnya banyak yang untuk COVID, semasa kita di COVID ni banyak yang kita actually HCC telah berjaya kita apply Lean. Mungkin Lean atau ISO atau yang kita tanpa sedar, tapi kita memang because kita tengok apa yang kita boleh boleh guna pakai, kita boleh apply masa tu. So Lean memang make sense. And Lean juga accessible, okay, dia kata accessible to anyone with any budget, okay. Lean is more about commitment, not expensive, exclusive or difficult. So kalau kita tengok tadi dia lebih kepada proses engineering. So kita lebih kepada tengok kepada proses kita yang kita tengah ada sekarang dan kita tengok balik, dan kita juga sebenarnya untuk Lean ni dia akan tengok balik dengan manpower yang ada dan masa yang digunakan untuk sesuatu proses tu. Lean juga hands on. Okay. One of success secret of Lean is a hands-on approach. Okay, sebab semua orang boleh bagi cadangan untuk Lean. From leaders to organisation to the people working on the front line. So actually memang kita untuk sesuatu, jika kita ada suatu isu, kita memang akan pergi ke tempat tu, Gemba, nanti saya akan terangkan Gemba tu apa. Di mana memang penting untuk kita pergi ke kawasan yang atau ke mana-mana yang kita rasa perlukan penambahbaikan dan kita tengok sendiri. Kita tengok sendiri bagaimana cara kerja dan kita tengok working on the front line lah kepada yang memang bertugas di situ. Okay. So okay, ada soalan tak? Ke saya short sendiri Semua faham tak setakat ni? Dr. Aina, okay? Okay, boleh. Alright, saya teruskan So Lean thinking. So actually Lean ni dia tiga yang kita penting lah, yang paling penting. Okay, apa yang kita nak? Okay, Lean ni apa? Okay, Lean ni actually kita nak buang semua yang tak bagus. Sebab tu dia Lean. Lean kan basically lean mass kan. Macam kalau daging tu kita nak buang semua yang lemak-lemak tu kita tak nak daging je. Kalau apa lagi? So kita nak benda yang kita nak tu je. Benda yang tak nak tu kita tak nak. So apa tu Lean? Dia tengok value. So value tu kita tengok daripada mana? Daripada customer punya perspektif. Okay. Anything that helps treat the patient is value adding. So memang kita kalau Lean dia nak tengok yang tu je. Kita fokus dengan value. Sebab itu yang kan dia fokus on customer kan. Sebab kita patient. So kita tengok apa yang value. Okay. So macam mana kita nak tengok value tu? Kita kena ada value stream. So ni yang saya kata di proses tu. So kita kena listkan step. Ni value stream ni identify
all value added steps. So macam tadi saya cakap proses kerja kan. So kita nak tengok proses kerja ni. Contoh pendaftaran pendaftaran pesakit. So kita mungkin pendaftaran pesakit terlalu lama ke apa kan. Di mana kita kena identify problem atau apa-apa isu yang kita nak selesaikan, kita nak tackle. So daripada situ kita ada isu contoh pendaftaran pesakit. So kita nak tahu value, maknanya kalau pendaftaran maknanya kita nak masa menunggu lah kan. Kalau KPI pun masa menunggu, so kita nak masa menunggu yang pendek. So dia kata pesakit datang, dia mendaftar. So jadi bila kita dah tahu pendaftaran pesakit, kita dah tahu value dia ialah pesakit nak jumpa doktor, dia nak waktu kalau boleh dalam masa yang ditetapkan. So value stream kita tengok step dia. Apa step daripada mula-mula datang. Setiap step dia kena beratur, dia kena pergi sini, dia pergi sana, dia kena ambil nombor kat sini, ambil nombor kat sana, lepas tu dia pergi sini untuk semua tu kita kena listkan. Dan bila kita dah listkan, kita akan identify semua yang value added. Maksudnya value added steps tu ialah step yang memang dia perlu lalui untuk nak mendaftar tu lah. Eliminating steps that do not create value. Nanti saya akan terangkan lah apa itu value dengan apa itu yang non-value dan waste. Jadi semua yang non-value added tu kita consider waste. So macam saya cakap tadi, lean tu dia nak tengok value. So kita akan tengok proses tu, kita identify mana yang value je. Kalau yang non-value added tu ialah waste. Waste tu kita nak buang lah, kita nak cuba singkirkan. So waste dekat lean ni ialah non-value added process. Dia ada mnemonic dia tu downtime. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So downtime ni apa? Defect rework, overproduction, waiting. Kalau kat hospital ni banyak waiting. And then not using staff talent pun sama, yang mana kita sebenarnya kita boleh mengguna pakai lebih staff, maksudnya kita perlu identify kita punya staff punya talent supaya kita boleh berkongsi sama kerja-kerja yang diperlukan untuk proses di suatu unit atau jabatan lah. Transportation maksudnya kita contoh kita nak bagi ubat. So ubat ni mula kita bawa ke sini, lepas tu bawa ke sana, kita bawa ke sini. Maknanya perjalanan tu terlalu banyak, yang mana sepatutnya ubat tu berada di tempat yang dia diperlukan sahaja. Inventory ialah di mana kita menyimpan terlalu banyak peralatan. Movement pun sama, staff atau pesakit kena pergi ke sini, ke sana, ke sini mengikut susunan, yang mana sebenarnya susunan tu kita boleh buat lebih tersusun lah. Dan excessive process. Excessive process ni sebenarnya banyak yang kita boleh kurangkan lah, yang mana antara contoh dia ialah terlalu banyak tanda tangan atau terlalu banyak semakan. Jadi sebenarnya kalau kita tentukan semakan tu hanya sekali, dan selepas tu, dan mungkin bila semakan sekali tu dia memeriksa banyak benda daripada dia melalui terlalu ramai orang dan terlalu banyak semakan yang kadang-kadang membuatkan suatu proses tu menjadi lebih lama lah daripada yang sepatutnya. Itu tadi introduction. Ni saya akan lebih detail. Lean principle. Principle lean, seperti yang saya cakap tadi, value. Jadi kita kena understand kita punya customer value. So kalau yang ni saya cakap tadi, pesakit lah, kita tahu kalau pesakit datang ke hospital untuk apa, dan setiap jabatan berbeza kan. So you all kena fokus lah dekat proses di jabatan masing-masing. Dan selepas tu membuat value stream analysis, yang mana kita akan analyse. So kalau you tengok dekat jabatan, kita tengok balik kita punya proses. Ada tak proses mana yang value added dan VA tu, dan mana yang non value added. So mungkin bila kita tengok balik, actually proses ni boleh consider non value added. Sama ada kita nak tukar atau kita nak, kalau kita boleh buang, kita buang lah. Maknanya kita pendekkan proses tu. Dan flow. Kita kena tengok lah untuk proses tu, production tu dia kena flow continuously lah. Tak boleh yang dia terberhenti kat mana-mana ataupun yang bottleneck ke. Kita kena tengok semua tu mesti flow tu cantik lah. Pull. Dan kalau boleh sesuatu proses tu memang, kalau kat hospital memang macam tu lah kan. Bila patient datang barulah kita akan attend patient. Tapi dan ini pull ni lebih kepada kalau kadang-kadang kalau kita sediakan something tapi tak digunakan. So kalau boleh jangan macam tu lah. Dan perfection. Bila as you eliminate waste from your process and flow product continuously according to the demands of your customers, you will realize that there is no end to reducing time, cost, space, mistake and effort. Maksudnya
kita jangan bila kita tengok satu proses tu pastikan lebih kepada priority lah. Macam kita kadang kat HCC ni kita faham kadang dengan manpower, dengan kekangan facility. Jadi kita cuba tengok mana yang priority instead supaya at least proses tu akan ada improvement lah. Okay, ini lean terms yang mana ada beberapa yang saya dah sebutkan. Okay, kalau tengok perkataan-perkataan ni lebih kepada Jepun jugalah because lean ni memang berasal daripada sana. Tapi macam value saya cakap tadi, value ialah apa yang penting kepada pesakit. Value stream ialah proses yang kita nak tackle untuk pastikan pesakit kita dapat perkhidmatan yang terbaik lah. Okay, waste ialah non-value added daripada customer punya perspektif. Kaizen ialah improvement. So bila kita dah tengok value stream tu, kita dah kenal pasti, oh ini boleh ditambah baik. So itu yang boleh ditambah baik itu improvement tu ialah Kaizen. Okay, Kaizen burst tu ialah apa aktiviti yang kita nak buat dengan penambahbaikan yang kita dah kenal pasti tu. Dan Gemba. Gemba ni macam yang saya cakap tadi, bila kita dah, okay contoh macam sekarang ni saya rasa kalau yang terbaru Lean punya yang pengarah minta ialah untuk kita tengok balik proses pelupusan aset. So sememangnya selepas mendapat value stream daripada unit aset, kita turun sendirilah, maknanya Gemba. Kita pergi ke store-store pelupusan aset, kita pergi ke unit-unit yang mana diletakkan tempat-tempat aset dan kita kenal pasti apa sebenarnya isu-isu lah daripada proses tu. Jadi macam itulah bila kita nak kenal pasti, bila kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku, Gemba ni lah salah satu daripada, saya rasa salah satu step yang memang sangat penting lah, yang mana kita kena turun dan tengok sendiri dan kita kena perhatikan lah apa sebenarnya yang berlaku. Okay, Kanban ialah inventory control dan Hejunka ialah eco distribution. Hejunka ni pun bagus juga sebab Hejunka ni dia nak kita tengok dalam kat proses tu dekat mana yang dia macam bottleneck. Maknanya dekat proses tu dia banyak stuck dekat sini. Sebab mungkin ada apa masalah. Jadi kat situ yang kita akan cuba, yang stuck tu kita akan distributekan dia equally. Macam mungkin sebab mungkin yang jaga kat situ seorang dan dia punya proses terlalu banyak. Jadi mungkin kita akan cuba, kita kena pasti kita perlukan lebih atau kita boleh buat lebih banyak station ke macam ni supaya distribution tu lebih lebih sama, lebih dan tidak bottleneck lah, tidak tersekat, tidak terlalu banyak proses di situ. Okay, so macam ni tadi steps kalau patient care. Untuk apa-apa proses kita memang akan ada start, okay, dan end, yang mana bila ada input baru akan ada output lah. So ini kalau tengok kat sini ada 8 step. Okay, 8 step daripada mula sehingga ke akhir. Okay, so kalau untuk kalau tengok untuk Lean, so basically kita akan fokus customer ialah pesakit lah. So bila apa-apa perkhidmatan akan ada yang customer dan mereka akan datang dengan sesuatu problems lah atau apa-apa yang mereka perlukan. Dan pun mesti ada tujuan kan. So kalau dekat hospital ialah pesakit dan mereka disebabkan oleh illness lah, that's why lah dia datang hospital kan. Dan purpose dia ialah to get well. So kalau ikut customer view, anything that support to get well soon is not waste. Okay. Maksudnya apa yang mereka dapat memang untuk baik, perawatan memang not waste lah, maknanya memang value lah. But anything that don't support is waste. Okay, apa-apa yang tak support macam contoh mereka kena beratur, mereka kena menunggu, okay. Saya teruskan ya dengan presentation. So kalau di hospital customer kita ialah pesakit. Okay, kalau tengok gambar ni, even dekat Formula 1 pun diorang dah apply Lean ni tau. Yang mana mereka mereka kaji proses tu supaya mereka nak tukar tu, bila break, untuk tukar tayar tu mereka buat dalam paling pendek sekali masa. Sebab kalau Lean ni memang dia mementingkan masa lah. Alright. So Lean in health services, they focus on patients and design care around them. Maknanya kita memang fokus pada pesakit dan apa yang di sekeliling untuk perawatan lah. Contoh kalau di klinik, kita kena tengok klinik, susunan klinik, proses dia, susunan peralatan, pesakit bergerak ke mana sebab
kita nak kurangkan masa yang diperlukan untuk mereka berada untuk menerima satu-satu perawatan lah. Okay, identify value patient dan get rid of waste. So dekat setiap jabatan unit, you all kena tengok kalau core activity ialah macam contoh core radiology, jadi kita tengok step kita tu dah cukup lean tak? Maksudnya ada lagi tak yang kita boleh perbaiki supaya pesakit kita dapat lebih baik lah perawatan. Dan kalau tengok pesakit ni sebenarnya kalau kita pun, even kalau kita pergi ke mana-mana pun tak semestinya hospital ke jamak mana-mana, masa tu memang ni lah. So masa tu memang kalau lean ni masa tu dia punya pengukur dia lah. Okay, so tu minimize time to treatment and through it cost. Jadi kita memang kita dia punya tu ialah kita cuba kurangkan masa yang diperlukan untuk sesuatu proses tu. Okay. Okay, ni terms and linguist of lean. Contoh lah, yang ni kan dia kata see if you can find these words. Okay kan biasalah kita selalu nampak kan apa ni Dan nama dia apa kata macam ni lah kan maknanya okay kalau dibagi rojak macam ni kan kadang dia kata see if you can find, so kita kena cari satu-satu kan. So sebenarnya macam nak bagi contoh kalau lean kita tak payah cari, kita memang tengok je dah nampak macam tu lah. Okay, so terms and linguist So okay, VSM tadi yang seperti saya kata value stream mapping. Kenapa dipanggil value stream mapping? Sebab macam sikit tadi dekat jabatan atau unit kita tengok proses kita tu kita nak leankan, kita kena buat value stream mapping ni lah. So apa dia? Dia ialah graphic mapping technique yang that help us to understand the material and information flow. Okay, VSM ni basically nanti saya tunjukkan juga daripada kita punya catat alih tu, cuma catat alih tu dia lebih kepada proses. Tapi kalau VSM ni, value stream mapping ni, dia consider capacity, quality dan variability. Kalau tengok kan banyak sangat icon tu kan. Tapi basically dia akan tengok masa proses, dia akan tengok berapa manpower yang melakukan proses tu dan berapa tempat, maksudnya macam station ke bilik ke, maknanya dalam kaunter ke yang menjalankan ni lah. So that's why dia value adding dan dia banyak sikit. Nanti hari ni kita just introduction je, so saya just nak terangkan je lah. Nanti kalau lebih lanjut berminat boleh datang lah ke unit quality dan mungkin kita akan buat jugalah bingkis selepas ni. Okay, so basically apa yang nak dibuat kalau value stream mapping ni, kita akan buat apa yang ada sekarang dan kita akan kenal pasti Kaizen ke, kalau nampak tadi Kaizen penambahbaikan, dan kita akan buat juga apa future state. Maksudnya apa yang kita nak proses tu selepas ni. Okay, daripada 10, mungkin daripada 10 step menjadi 6 step, macam tu lah. Okay, yang mana kita kenal pasti yang mana value added dan yang mana non value added. Contoh ni So ini current state, dia ada current state dengan future state. So kalau current state, value stream mapping kita just senaraikan lah daripada 1 sampai 8 tadi tu. Okay. So daripada 8 tu kita kena pasti, adakah semua proses ni memang perlu, memang value, maknanya memang pesakit perlu lalui. So mungkin 1 tu, okey lah 1 mungkin pesakit berdaftar. Nombor 2, pesakit mengambil nombor kan. Nombor 3 tu mungkin pesakit menunggu atau pesakit kena berjalan, macam tu. Jadi kalau ada non value added yang you all yang dikenal pasti atau waste, then kita kena highlight lah. Okay, dan kalau tengok ada Kaizen best tu kan. So bila kita kenal pasti yang mana non value added ataupun waste, maknanya yang tidak diperlukan, kita kena fikir. Kita kena brainstorm apa cara untuk kita improve waste tu lah. So itu ialah lean method yang mana continuous improvement activity which focus at non-value added. Okay, it is a customer centered approach. So kat mana-mana jabatan atau unit, you all tahu you all punya core activity apa. So you all tengok balik proses and then identify. Adakah semua proses tu memang perlu ataupun ada proses yang actually boleh ditambah baik. So basically itulah lean. Okay, jadi daripada 8 tadi tu, bila kita dah identify, kita dah perbaiki, jadi daripada 8 akhirnya menjadi 5. Itu ialah future state. So bila daripada, jadi dia akan jadi faster and then kita punya patient pun akan jadi lebih happy lah. Macam contoh, macam ni dia kata dia remove atau modify. Kadang-kadang kita mungkin proses tu mungkin penting
tapi kita boleh perbaiki cara untuk proses tu. So dia akan tulis remove atau modify, tak semestinya kita buang. Okay, mungkin kita just modify supaya proses tu akan lebih efficient lah. Okay, so kalau tengok kat sini ada 6C tau. So maknanya bila you all bekerja harian, hari-hari kan, so kita kena boleh tanamkan 6C ni, iaitu curiosity. Maknanya bila kita tengok tu kita sentiasa berfikir secara kritikal lah. Okay, curious. Kita kalau macam ni macam mana, okay. Dan bila kita curious tu lebih kepada care lah, sebab kita kita care dengan kita punya environment, dengan kita punya pesakit, okay. Dan kita kena komitmen. Sebab kadang bila kita dah nampak satu tu mungkin boleh diperbaiki, tapi kita perlu komitmen lah daripada semua, dan juga courage. Kadang yang nak bersuara, nak menyampaikan idea tu pun memang memerlukan courage dan komitmen lah, dan kita kena kreatif. Sebab macam kau tengok yang C terakhir tu cost. Sebab kita tahu cost kalau kat hospital, kat mana lah cost sekarang memang masalah, antara masalah yang antara isu lah, kita jangan cakap masalah, kita isu yang untuk kita dapatkan kos tu memang paling akan mengambil masa. Jadi kita kena kreatif dalam masa tu, apa yang benda lain yang kita boleh buat, okay, secara kreatif. So macam ni Kaizen, so saya terangkan tadi Kaizen. Okay, Kaizen ni penambahbaikan. So kalau untuk satu-satu isu, kadang-kadang kita ada banyak tau. Oh, doktor boleh buat macam ni. Dan jadi bila ada banyak cara tu, kita akan cuba ambil kepada yang priority. Okay? Kalau tengok kan, Kaizen tu penambahbaikan tu, penambahbaikan. Tapi daripada banyak-banyak penambahbaikan tu, kita cuba yang paling short term project and then improve existing process, dan dia boleh bagi impact. Macam contoh macam tadi saya katakan, kalau mohon peruntukan, antara cara yang memang antara improvement activity yang kita nak, tapi tu mungkin kalau ada 4 tu nombor 4 lah, sebab kita tahu dia akan ambil masa. Jadi apa nombor 1 yang boleh memberi impact yang cepat dan immediate lah. Okay. Kaizen maksudnya change for the better, dan juga continuous improvement. Okay, Kaizen Corner pun dicadangkan lah. Jadi kita boleh nampak setiap penambahbaikan yang kita buat, kita akan boleh nampak. Antaranya juga ialah term dan lingo lean tu ialah visual management. Ini kalau tengok ni dia dekat dekat kilang lah kan. Tapi kalau dekat dekat hospital ni kita boleh lebih macam kita nampakkan lah apa yang berlaku. Okay, the goal of visual management is to immediately make the status of an operation visible. Jadi kita kena nampakkan semua yang kita buat, seperti macam kalau di klinik kan, susunan BH, susunan klinik card atau susunan tu actually akan bagi nampak lah untuk kerja tu berjalan dengan lebih lancar atau tidak. Okay, dia lebih kepada visual management, supaya kadang macam kalau atas tu kan, out of sight, out of mind. So kalau kita nampak, kita akan boleh cepat tackle lah macam tu. And gambar macam saya kata tadi, kita pergi, so go see, ask why and show respect. Okay, dia actual place emphasize. Okay, so untuk tengok problems dengan issues in person, kita kena tengok dan tidak rely on reports. Kanban juga pull system, ini lebih kepada inventory lah kalau di store kan. Ni Kanban ni sama dengan visual tadi itulah. So pastikan semua boleh dilihat dan tidak tersembunyi, especially untuk kalau expiry date, okay. Dan kalau ini Kanban ni dia lebih kepada bila you perlu baru you indent. Jangan simpan banyak-banyak dan last tak digunakan lah. So macam dia macam customer pull, bila diperlukan baru dibuat. Hejungka ni macam load leveling. So macam kalau kita nampak, kalau yang saya nampak dan saya puji lah, farmasi mereka memang kena pasti di mana waktu bila patient mereka akan makan ramai, dan di situ mereka akan tackle, dia akan buat
step-step untuk supaya bila pesakit datang ramai ke farmasi, mereka dah bersedia untuk tackle lah. Jadi dia akan ada extra measure kalau sebab tu kita akan identify. That's why load leveling tu penting lah. Jadi kita tahu kan, the attempts to minimize the impacts of peaks and valleys. So bila kita tahu waktu yang patient akan ramai, kita dah bersedialah untuk dengan proses kerja yang ditambah baik. Macam ada cakap ni dia kata untuk yang Formula 1 tadi tu, SMAP tau. Dia single minute exchange of dice. Maksudnya dia mesti dia dah setkan dalam masa ni, dia mesti dah ni macam standard lah. Dia dah teknik which allows the changing without slowing the output. Macam ni sebenarnya HSI dia pernah buat dekat dia punya operation theatre, tapi saya pun tak pasti apa dia punya output, yang mana jika ada perubahan pertukaran tu mereka nak supaya proses tu lebih lancar lah. Okay, daily stand up meetings kalau ikutkan digalakkan untuk setiap semua jabatan sentiasa membuat meeting stand up. Yang stand up ni sebab sebenarnya dia tak perlu lama. Dia just pergi kat Kaizen Corner tu discuss and then dah. Yang penting dia continuous. Okay. Value analysis ni lebih kepada value tadilah. Okay. So actually kalau Lean ni dia kata more than 90% of any process is wasted. Okay. Because it's wasted time or activity. Okay. Two things that always happen in any process. Satu, that should be done is work. That should not be done is waste. So that's why kalau yang before tu, bila dia identify, memang daripada satu proses tu, bila dia identify yang work, selepas tu memang after tu masa tu menjadi lebih pendek lah bila dah. Sebab bila kadang-kadang bila kita tak tengok, kita tak analyse, that's why dia akan panjang lah. Tapi bila kita dah analyse, kita dah improve, eventually masa tu boleh dipendekkan lah. Okay, ini 3 waste yang paling selalulah berlaku, iaitu mudah, di mana aktiviti yang memang tak add value, ataupun murah, workload that is not balanced. Okay, satu aktiviti yang tak ada value, nombor 2 workload yang tak balance, yang ketiga overburden. Maknanya work that creates burden for the team members or processes. Maksudnya kita tak perasan, oh seorang ni dia buat banyak sangat rupanya. Kita boleh je bahagi balik tugasan mengikut anggota yang ada lah, supaya semua akan dapat buat kerja sama dan kerja tu dapat berjalan dengan lancar lah. Okay, ni again yang tadi tu 7 plus 1 types of waste. Okay, saya dah terangkan tadi. Okay, so kalau ikut 7 tambah 1 ni, actually every process has waste, kecuali memang kalau you all dah lean kan proses dekat jabatan unit masing-masing, then akan berkurangan lah downtime ni. Okay, ini penerangan lebih lanjut. So kalau defective work tu actually any aspect of service that does not confirm. So actually defective work ni maknanya kerja-kerja yang memang tak betul lah. Okay, sama ada proses tapi dia proses tu tidak dibuat dengan betul, ataupun jadi tu yang kita kena gambar. Semua memang kena turun padang lah dan melihat sendiri. Kalau ikut Lean ni memang semua kena turun padang, kena tengok. Jangan untuk tengok lah apa sebenarnya yang berlaku. Okay, overproduction, maknanya macam ni dia kata creating parts ahead of schedule. Okay, service delivery schedule, cost justification for expensive, working on the wrong things at the wrong time. Okay, kalau tengok bawah ni dia kata produce and order only what is needed. Okay, sekiranya apa yang dibuat, kita tengok balik dekat jabatan atau unit, apa yang tengah dibuat, contoh macam kalau peak hour ke apa kan. So pastikan buat apa yang diperlukan pada waktu tu. Kerja-kerja lain tu kita boleh buat pada waktu yang tak sibuk sangat lah. Waktu sibuk tu kita kena fokus on apa yang patient perlukan lah. Okay. Waiting, ni waiting memang ada banyak, kita memang ada banyak masa menunggu. Okay, so kita cuba kurangkan, okay, kita kurangkan any delay between, sebab waiting ni any delay. Okay, so kita nak eliminate waiting, kita nak enable smooth flow. Okay, not utilize employee creativity. So actually kalau ikut Lean, memang kita kena kenal pasti kita punya anggota semua ada kisah masing-masing, dan kita kena kenal pasti supaya semua dapat menyumbang lah untuk proses di jabatan. Okay, so transporting macam saya cakap tadi, unnecessary movement. Okay, unnecessary movement sama ada material ke produk atau information. So kalau boleh semua
pergerakan di jabatan tu diminimize supaya masa tu pun akan dapat dikurangkan. Inventory sama, any work in progress, access daripada apa yang patient nak. Okay, contoh push production, over ordering, over production, ni lebih kepada macam kalau store lah, pastikan apa yang diperlukan sahaja yang berada di dalam store di jabatan UPIK masing-masing. Okay, motion, contoh ni lah, motion that does not add value to the process. Okay, contoh climbing, sitting, walking, searching, choosing, maknanya semasa dalam proses tu kalau kena ada benda-benda ni kena pusing-pusing ke lying around, itu maknanya waste lah dekat situ. Okay, kita kena minimize wasteful or needless movements. Okay, movement yang does not equal work kita kena kurangkan. Okay, ni excessive processing ni. So actually excessive processing ni dia macam proses tu dia try to add more value to a service than what customers will pay for. Okay, maknanya dia macam benda tu actually non-standard, unnecessary yang kita boleh simplekan. Okay, macam contoh patient kena pergi sini, lepas tu pergi sini. So mungkin dia actually boleh pergi satu tempat yang mana semua boleh macam one stop center lah. Okay, so antara punca dia mungkin work is not standardized, tasks are not simplified. Okay, operations are not understood atau too many signatures required. Itu antara contoh excessive processing. Okay, waste in transactional administrative process. So types of waste ni selalunya kalau dalam transaction administration, overproduction yang mana reports tu not acted upon. Maknanya overproduction kita tulis report tapi report tu perlu tidak diambil tindakan lah. So itu adalah types of waste. Okay, transporting, kadang-kadang poor office layout causing extra walking or communication. So kalau staff kita pun kena berjalan sana sini, maknanya kita kena tengok kenapa. Mesti ada something kita boleh improve. Okay, dan maknanya mungkin susunan barang ke atau susunan susunan layout lah. Okay, so inventory, partially done work. Itu pun kita kena tengok yang mana kena check balik lah. Okay, waiting, sometimes waiting for decision, shared resources, processing, kadang too many signatures atau task tu not simplified. Kalau motion, searching, choosing, extra keystrokes or clicks, maknanya bila motion tu dia perlu banyak sangat pergerakan juga. So nanti kita boleh tengok baliklah proses dia. Dan defect. Jika ada report error, incomplete or bad information tu pun antara yang boleh kita cuba tengoklah macam mana nak kurangkan defect tu. Okay, again ni sama, Lean 7 types. Okay, cuma ni ada lebih banyak banyak contoh lah. Macam overproduction tu kena extra copy of form. So kita cuba, macam sekarang kan dengan ada scan ke apa, kita cuba menjadikan dia sebagai soft copy dan tidak menggunakan terlalu banyak kertas ke macam tu lah. And then repeating a procedure when not required, okay, or sooner than is necessary. And then waiting, kan sekarang patient waiting for discharge. So kita cuba kurangkan patient waiting tu. Equipment not fully used. So mungkin kita boleh identify kalau peralatan-peralatan ni yang mungkin boleh diguna pakai bersama, kita boleh syorkan lah. Access inventory, okay, doing things before they are needed. Okay, kalau contoh unnecessary transport, maybe excessive email copies or excessive travel of specimens for lab. Okay, contoh unnecessary movement ialah sama tu task and equipment are not adjacently places for optimum workflow. Maknanya mula-mula dia kena jalan sini, lepas tu pergi pula sana. Okay, walking by staff is not minimized. So kita kena tengok balik lah susunan. Defects, okay, boleh jadi procedure errors, okay, atau over or incorrect processing pun sama, okay. Mungkin excessive bad moves atau duplicate questions for patient. Okay. Saya rasa ni saya macam dah nak habis juga. So ada satu aktiviti, saya harap berapa orang kan dah ada? Ramai tak? 68. Okay, kita ada aktiviti ni, kita nak identify waste. Okay, setelah banyak saya cakap pasal waste tadi. So kita sebenarnya nak tukar tayar. Okay, kita nak tukar tayar on a race car. Kita semua konon nak jadi Formula 1 tadi tu lah. Kita bayangkan kita nak tukar tukar Formula 1 tu. So instruction dia ialah kita cuba identify apa yang non-value added dekat tire changing process tu. Okay, dan kalau untuk setiap proses tu, kalau you rasa dia non-value added, maknanya tak perlu ni. Kenapa proses ni tak perlu untuk nak tukar kereta tu.
Cuba tulis apa type of waste tu. Okay, kita boleh buat sama-sama lah. Okay, ini dia. Okay, exercise, kita cuba tulis. Okay, kita boleh jawab sama-sama nanti saya baca, nanti kita boleh sama-sama jawab. Unmute. Oh, nanti kalau you all nak jawab, you all unmute Okay, so yang pertama. So yang pertama tu dia kata walk to section to get jack. You all tahu kan jack tu yang mana? Saya rasa saya tahu. So okay, untuk yang pertama ni, walk to section to get jack. Berjalan ke section untuk mendapatkan jack. Adakah dia value added atau non value added? Ada sesiapa nak bagi cadangan atau nak menjawab? Tak apa, kita sama-sama je discuss. You all rasa berjalan ke, okay, sebenarnya kereta tu kat sini lah kan. So kita kena pergi ke satu tempat untuk mendapatkan peralatan tu. Itu value added ke non value added? Saya nak tengok kejap siapa yang ada ya. Cepat jawab sebelum saya ini window ke? Dia nampak slide je. Oh, kita share on. Ada sesiapa? Tak pun saya panggil lah Aina lah, sebab Aina tadi lepas ni orang lain pula. So rasanya walk to section to get jack. So adakah itu value added or non value added? Aina atau sesiapa sahaja? Dah nampak jawapan. It's okay, cakap je, nanti kita discuss balik. Section to get jack tu maknanya kita nak pakai jack nak tukar tayar tu kan. So value added lah sebab kalau tidak mana jack tu mestilah ada tempat nak simpanan dia. Okay, betul. So activity, so maknanya kita sekarang okay, untuk apa-apa proses saja sekarang ni nak tukar kereta kan tadi cakap. Nak tukar tayar. So bila nak tukar tayar, peralatan yang perlukan ialah jack. So bila kita nak jack tu, dekat sini dia kata walk to section to get jack. So tadi Aina kata value added lah Betul? Sebab kita nak dapatkan jack. Jawapan saya. Okay, so kita nak dapatkan jack, kita kena berjalan. Okay, so mari kita tengok so, apa jawapan yang betul. Okay. So dia tulis non value added. Kenapa dia tulis non value added? Aina rasa lah. Kenapa pula tiba-tiba dia kata non value added Tak tahu. Okay, tak apa. Kita sama-sama nak ni. Sebab keyword dia ialah walk. Ingat tak tadi saya ada kata motion. So apa-apa pergerakan, dia macam contoh lah. Cuba bayangkan kalau dekat Formula 1 tu, seorang baru nak pergi ambil ni, seorang baru ni kan kita perasan tak kalau Formula 1 tu bila kereta tu nak sampai je semua dah siap pegang barang masing-masing. Kan? Jadi itulah yang tadi. But in this situation dia ialah kat dalam apa? Dalam workshop ke? Dalam garage? Kat rumah ke? Okay lah, kita nak buat situasi. Aina nak situasi kat mana? Dekat, kalau kat workshop, ialah workshop pun boleh, dekat rumah pun boleh. Okay, salah satu yang macam saya cakap tadi, kalau non value added tu, dia bukan totally kita kena buang. Dia just basically kita kena identify supaya kita boleh improve. Macam contoh walk ni kan. Cuba bayangkan kalau walk tu daripada sini, macam contoh lah kalau garage, kalau dekat workshop mungkin dia dah ada tempat, dan kalau ada tempat pun mesti tak tempat yang dekat kan, dia tak akan letak kat tempat yang jauh. Macam tu lah contohnya. Kalau kat rumah pun okey lah, kat rumah mungkin lah kita punya tempat tu jauh sikit. Tapi kalau dekat tempat yang macam dedicated, saya rasa dekat workshop lah, dedicated untuk proses tu, kita akan letakkan peralatan tu macam ni walking kan, maknanya dia kata non value added ni motion. So kita kena identify, maknanya kalau dia nak kena walk, dia mesti tempat yang dekat atau dan macam tu lah. Faham tak maksud saya? Non value added ni ialah kita kena identify supaya kita boleh minimize, macam tadi tu lah, sama ada kita eliminate atau kita modify. Macam contoh kalau kita walk tu kita dah tahu walk ni motion sebenarnya. So kalau apa-apa peralatan yang perlu kita kena letak berdekatan. Macam
Kalau apa, that's why lah sebenarnya kita ada emergency trolley yang mana untuk apa-apa kita boleh terus ambil dan kita bawa ke mana-mana kan. Contoh macam tu lah. Okay Aina. Terima kasih kerana menjawab. Tak apa, kita sama-sama apa menjawab dan belajar. Okay, so untuk kedua ialah search for jack. Okay, kalau search for jack ni rasanya value added atau non value added? Oh ada ni ke? Ada yang chat kalau nak kat chat je pun boleh lah. Kalau ada tak orang chat? Tak ada. Non value added, Vidya. Okay, Vidya kata non value added untuk search for jack. Okay. So, betul. Kalau search for jack pun actually non value added. Okay, macam cerita tadi kan, kita dalam satu proses tu, kita kena tengok. Kadang-kadang even kalau KKM kan, kadang-kadang kita memang catat alih tu dah ada. Cuma bila sampai ke lokasi kita kan, macam guideline, semua guideline kita memang ada di department masing-masing. Tapi bila kita sampai dekat kita punya lokasi, dekat unit kita kena tengok. Bila kita tahu, untuk dapatkan jack ni, satu macam kalau kat sini dia kata walk, kita kena kurangkan kan, tadi dia kata minimize. So kita kena minimize perjalanan untuk mendapatkan jack tu. Kalau boleh kita perlukan kita perlukan ambu bag, kita dah tahu ambu bag tu kat mana. Kita perlukan macam itulah. Okay, so search tu pun actually non value added sama dengan walk tadi tu lah motion. So bila kita tahu ni any waste, so kita kena kurangkan. Okay, so bila dah search pun non value added. Kalau walk, sorry, saya dah letak dah. Walk back with jack pun sama. Dia ialah sesuatu yang non value added actually. Okay, yang value added ialah, okay, ni saya terus cakap je lah. Sebenarnya saya pun ada mesyuarat selepas ni. Saya memang ada mesyuarat tapi saya percepatkan sikit lah. Okay, so kenapa walk back tu ialah non value added? Sebab dia transportation. Okay, motion. Maknanya transportation ni ialah bila kita kena pergi mendapatkan sesuatu yang kita perlukan dan patah balik. Okay, kalau boleh macam tadi saya katakan, kita kena susun, kita kena minimize, kita kena bila diperlukan dia terus ada. Alright, dan use jack to raise the car. So you rasa nombor 4 ni value added atau non value added? 1, 2. Ada siapa nak berjawab? Value added. Yes, thank you very much. Siapa tu? Dr. Su. Dr. Su, thank you Dr. Su. Okay, because sebenarnya ini yang kita nak. Kita nak ambil jack tu, nak naikkan kereta supaya kita boleh tukar tayar. Jadi yang sebelum-sebelum tu kalau boleh, sebab kalau kita kat rumah kita pun kadang-kadang, kita kat rumah kita tahulah kan kat mana, kadang-kadang orang lain pun tak tahu. So that's why yang kalau daripada sini, dia punya tu ialah kita kena pastikan peralatan diperlukan berdekatan dan kita mesti pastikan dia berlabel. So kalau orang baru pun macam saya ingat Dr. Zam pernah kata, cara dia nak tahu sama ada dekat bilik tu boleh dicari semua peralatan ialah dia akan bagi orang baru masuk dan dia akan tanya kat mana tempat tu. So kalau memang betul peralatan tu disusun dengan sistematik, orang yang baru masuk pun boleh tahu tempat tu kat mana dengan masa yang singkat lah. Okay, so itu ialah use jack to raise the car is dia punya value added lah. Alamak, saya dah letak dah. Lagi satu, saya nak cepatkan lah ni kot. Lepas ni ingatkan saya sudah tertekan dah. Ada. Jawab apa? Nombor 5 tu. Bagus. So ada yang dah jawab nombor 5 non value added. Betul. So bila kita dah naikkan, kita nak tanggalkan lah kan lock range tu. So pastikan range tu dah ada. Tak perlulah kita cari. Atau cari pun mesti waktu yang sangat pendek. Okay, macam contoh IR yang kami dapat pun, even dekat emergency trolley, bila ambil bag tu diletak di tingkat yang berbeza, okay, kita bila sesuatu tu kita kena buat yang standard, yang memang semua dipraktis. Sebab kadang-kadang even kalau waktu kritikal kan, even berubah tempat pun orang dah panik dah. Dan dia dah tak boleh jumpa dan macam tu lah. Jadi pastikan kalau boleh kita kurangkan elemen search dekat peralatan yang berada di jabatan lah. Alright, so yang nombor 6, remove flat nuts.
Value added, betul. Siapa? Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz Haji Abdul Razak. Terima kasih menjawab nombor 6. Betul, sebab sebenarnya kita nak remove flat nut. So kalau tengok tadi tu motion lah. Okay, search for Lagrange tu motion, kurangkan motion di jabatan atau unit anda. Okay, so because kita nak remove flat nut. So kalau tengok daripada 1 sampai 6 baru 2 je value added kan. So actually yang lagi 4 tu masa tu kita boleh kurangkan. So macam lepas ni you all tengok dekat unit apa yang diperlukan untuk mencari, untuk berjalan, kalau boleh itu dikurangkan. Okay, nombor 7. Ada siapa yang nak jawab? Betul, 7. Vipian dengan Dr. Su je yang jawab ni, orang lain jawab lah juga. Chat pun boleh, chat pun boleh. Betul, 7 value added. Kita memang nak tukar tayar kan. So daripada 1 hingga 7, 3 value added. Daripada yang 4 tu lagi non value added kan. Okay, so nombor 8. Rasanya nombor 8 tu apa? Adlina Amira. Dia kata 8 ialah non value added. Betul. Betul. Non value added. Dr. Su pun kata non value added. Betul. So ni dah faham lah kan. Dia dah nampak keyword tu walk. Bila walk tu betul lah, bila walk tu dia motion, so kita kena kurangkan apa-apa. So kalau walk over and get fresh tire pun samalah transportation motion. So kita cuba tengoklah nanti balik you all tengok even everyday kan. Boleh je tengok di lokasi masing-masing. Okay, so 9 value ada. Yes, betul. Sebab kita memang nak replace tire. Okay, nombor 10 ada replace slat nuts. Value added, non-value added? Okay, betul. Replace slat nut memang kita nak kena buat kan. You all dah naikkan kereta, you all dah buka, sekarang dah pasang balik. So dah kena pasang lah balik slat nuts tu, betul. So memang value added. Alright, nombor 11. Wait until car has been filled with gas. So you rasa proses tu perlu tak? Dia agak macam memanglah kena itulah. Perlu ke tak perlu? Non value added, betul? Sebab ada waiting. Macam saya kata, non value added ni tak bermaksud kita buang tau. Kita cuma kena kenal pasti supaya kita pastikan masa tu diminimumkan. Okay, so macam kalau tunggu tu kan, kalau nak fill with gas tu, maknanya kena pastikan yang peralatan tu peralatan tu berfungsi dan yang nak mengisi tu pun boleh buat macam tu lah. Okay, dan lower car is of course lah kena value added. So kalau tengokkan daripada 12 ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 sahaja actually yang betul-betul value added yang memang diperlukan, dan lagi 6 lagi ialah non value added yang mana diperlukan tetapi boleh dikurangkan masa untuk membuat tu. Okay, daripada susunan layout tempat kerja macam tadi kan ada saya ni kan. Alright. So okay, ni saya just nak tunjuk. So daripada tadi tu semua macam yang paling penting ialah VSM ni lah, value stream map, yang mana you all perlu senaraikan semua proses yang diperlukan. Okay, maksudnya macam contoh yang ni kalau dia kata journey at kecemasan. So nombor 1 macam ni temperature screening, registration, triage. So memang you all kena tengok setiap proses tu and then tengok keperluannya kepada ni lah. Macam tadi tu lah value added, non value added, mana yang actually boleh diimprovekan. Okay, so dia kata what's the big idea behind value stream mapping? So dia value stream mapping ni requires the team to observe the process in person. So kadang-kadang ada orang tengok macam ni, ada orang tengok macam ni. So that's why discussion is very healthy. So you all boleh discuss je. Okay, you buat VSM, you cari apa value waste dekat any process yang mana you nak tengok. Okay, dan value tu mestilah oleh customer, patient kita lah. Okay, dan last kali tu in many process less than 10%, the 10 to 15% tu actually yang value added. Masa yang digunakan untuk satu proses tu 15% yang value added. Yang lain tu
actually pada kalau ikutkan waste lah. So kita cuba kurangkan waste dekat proses di jabatan atau unit kita. Okay. Objektif PVSM ni sama ulangan, okay, untuk kita define value, eliminate waste, okay, standardize and improve value added process. Okay, ini seperti yang saya kata tadi, yang first kita rasa sebenarnya perceive nombor satu ni, macam ni kita nak eliminate waste tu dengan tengok value stream ni, kadang kita tengok what you think it is, kadang kita rasa oh proses kita macam ni. Tapi bila kita pergi ke bawah dan kita tengok, kalau actually sebenarnya dia lebih panjang. Okay, actual current state sebenarnya lebih panjang daripada nombor satu ni macam catat alih lah. Catat alih kita buat cantik. Tapi kadang bila kita betul-betul tengok apa yang berlaku, actually sebenarnya ada lagi proses-proses lain yang diperlukan untuk proses tu berlaku. Okay, so bila kita dah tengok value stream mapping ni, nombor 3 tu is kita punya desired future state lah. So bila you all dah tengok, you all dah perhalusi, you rasa ni boleh di-improve. So hopefully future state tu akan lebih efficient lah proses tu. Okay, whenever there is a product or service for a customer, there is a value stream. Okay, so tengok ni. Kadang-kadang kita rasa kita punya proses tu mungkin 10, tapi bila kita go through balik mungkin sebenarnya 15 atau 20. Yang mana macam saya kata tadi, kadang-kadang untuk patient pergi ke situ, mungkin dia kena pergi ke tempat lain yang kita kena tengok lah, kita kena perhalusi. The challenge lies in seeing it. Okay. So map what does happen as it is processed and not map what should happen. Okay. Yang what should happen tu yang current, yang kita punya perceive tu lah. Tapi kita kena tengok betul-betul what does happen. Okay. And then yang value, macam saya kata, value stream mapping dia elements of time. Okay, sebab bila kita dah identify tadi setiap proses tu, kita kena pasti pula berapa masa yang diperlukan untuk sesuatu proses tu. Ini saya tak go through lah sebab ni memang memerlukan yang lebih panjang. Okay, so macam tadi, macam contoh ni kan, proses dia patient meet orthopedic doctor. So daripada awal patient enter the clinic, okay, nombor 1 put yellow card at counter, nurse collect yellow card 3, 4, sampailah ke 12, doktor treatment and key in document. So memang ni dia ada process time tau. Yang bagus untuk value stream mapping ni, setiap proses tu dia kena process time. So kalau letak yellow card tu pun berapa process time dia? 2 saat dia kata. Nak letak card tu pun dia 2 saat. Lepas tu nurse collect pun, dia kata nurse collect pun tengok berapa saat. Kita pun tahu kan, kadang-kadang bukannya setiap patient letak ada nurse terus ambil kan, kadang-kadang so itu pun dikira. So ni yang memang cantik lah sebenarnya Lean punya ni proses ni, yang mana kalau kita cuba praktiskan, saya pasti you all akan dapat lah perbaikan yang diperlukan lah. Okay. Okay, jadi dan kena pasti dia ada process time, waiting time dan juga manpower. Dia juga akan kena pasti untuk satu proses tu berapa manpower yang buat. Sebab ini dia lebih pada nak leveling tadi tu kan. Sebab mungkin dekat atas, dekat letak kad tak ramai, tapi bila key in ramai, tapi punya seorang je, macam tu kan. So dekat situ bila kita dah buat value stream mapping ni, kita dah tengok masa, kita dah tengok berapa manpower. So dekat situ kita boleh identify kaizen atau penambahbaikan yang kita boleh buat. So macam tadi daripada 12 daripada 12 tu bila future maknanya proses tu boleh menjadi 8. Jadi ni yang kita kita cuba galakkan untuk you all bila balik ke jabatan atau unit masing-masing, tengok balik proses masing-masing yang mana boleh diimprovekan untuk penambahbaikan perkhidmatan lah. Alright, ni lagi satu proses flowchart. Kalau ikutkan kita memang semua ada proses flowchart. So kita bermula daripada sini. Okay, macam contoh ni catat aliran bilik rawatan. Okay, kutip bayaran pendaftaran, semua ni kan. Tapi bila value stream mapping, okay, based on the given process flowchart, identify dulu all possible problems. Maksudnya you dah tahu kadang-kadang dekat mana kat mana yang selalu ada isu lah. Okay, supaya dekat situ yang you all akan plan untuk improvement activity. Okay. Namun kalau kenapa kita tak gunakan flowchart sahaja untuk identify, sebab macam tadi itulah disadvantage dia ialah dia tak ada indicator efficiency. Contoh apa indicator efficiency tu, kalau kat sini kita guna masa, okay, dan juga dia ada limited information. Maksudnya bila tengok macam ni kita tak nampak maklumat lain, kita tak nampak waiting time berapa, sebab nanti kalau value stream mapping tu you all kena rekodkan terus berapa waiting time yang average waiting time untuk proses tu.
dan juga berapa pesakit yang seharusnya menunggu untuk proses tu pada satu-satu masa. Jadi bila maklumat tu ada, barulah kita boleh kategorikan non value added tu atau value added. Okay. So kalau current state value stream mapping daripada proses kerja tadi tu, dia dah buat ni lah. Dia dah boleh, daripada proses tu dia dah boleh elaborate lagi. Macam ni kan, dah ada proses time dia berapa, quantity, manpower, siapa yang buat tu ada. And berapa dia proses macam. Jadi bila ada masa tu dia boleh tengok actually untuk proses ni ada 335 minit untuk satu proses sahaja. So daripada masa tu semua sekali dicampurkan, dari situ yang bila kita buat Kaizen, penambahbaikan, kita kurangkan masa walaupun sikit, tapi itu boleh mengubahlah experience patient kan, yang mana mungkin dia tak perlu menunggu lama daripada sebelumnya. Okay, ini ialah inilah kalau ini memang kita perlu satu bingkai lain. Jadi ni saya cuma bagi tahu je lah yang mana bila you all tengok proses, you all kena identify kan kita ada normal kerja kan. So untuk satu proses tu actually berapa dia punya process time dan berapa dia punya operator untuk mengenal pasti jumlah masa yang diperlukan. Okay, so daripada banyak jadi sikit. So ini yang kita nak semua cuba tengok balik lah dekat jabatan masing-masing jika ada proses yang boleh diperbaiki. Okay, so lean thinking is equally important pillars. Okay, you respect people, you listen to them, you work together. Okay, you don't blame them. So jika apa-apa isu atau masalah, kita memang kena berbincang lah. Okay, kita jangan salah menyalahi kan. Okay, maybe the process was not set up well. So it was easy to make a mistake. So that's why bila lean ni kita akan tengok balik proses, okay, kita akan kena pasti ni dalam tim tau, okay, dalam tim daripada top management sehinggalah ke yang melakukan proses tu. So tu tengok top bottom dan juga bottom up untuk continuous improvement. Okay. Dan juga kita kena breaking the silos. So memang untuk lean ni memang dia emphasize on teamwork lah. Okay, because we have the best pharmacy sitting right next to the best laboratory, sitting right next to the very best X-ray department, sitting right next to the very best nursing department, and the hospital doesn't work. Ini antara contoh yang diberikan lah. Tapi sebenarnya kalau untuk HAC ni sebenarnya pada saya memang kita memang teamwork kita memang bagus. Okay, dan lean actually pemahaman untuk penambahbaikan ni memang tinggi dan boleh diteruskan dan ditambah baik lagi lah. Okay, ternyata dengan COVID yang mana kita berjaya, macam tadi kan kita kata lean ni dia apa dia cakap tadi ayat dia tu, dia berkembang, maksudnya dia tidak old school sangat dan dia mengikut waktu, peredaran waktu. Jadi yang mana kalau kita nampak memang dengan COVID kita lebih banyak online, kita dah maaf ada ni sikit. So sememangnya kita sudah sampai ke penghujung CME. Seperti saya katakan tadi, COVID telah mengajar kita banyak untuk lean ni. COVID telah mengajar kita banyak untuk lean yang mana kita dah buat staggered appointment, kita dah buat online appointment, kita dah banyak macam farmasi pun telah banyak membuat inovasi. Okay, so jadi diharapkan semua akan terus dapat mengaplikasikan lean healthcare ni di semua jabatan dan unit masing-masing lah. Okay, jadi ada apa-apa soalan? Saya harap penerangan saya ni semua boleh faham Ada soalan? Tak ada soalan? Okay, jika tak ada soalan, maka dengan ini tamatlah sesi CME kita pada petang ini. Terima kasih semua kerana hadir dan diharapkan semua dapatlah memahami lean healthcare dengan CME kita pada petang ini. Okay, dengan ini terima kasih semua.